Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jovinia Jim dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 28 Ogos 2020. Situasi semasa COVID-19 di Sabah. Dua daerah masih mencatat kes aktif COVID-19 di negeri ini iaitu Sandakan dan Semporna. Sandakan merekodkan 11 kes dan Semporna 1 kes. Jumlah itu menjadikan 12 pesakit masih dirawat di hospital. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sehingga kini 397 pesakit telah sembuh dan discharge hospital. Sehingga semalam tiada pertambahan kes dicatatkan dengan jumlah kumulatif kekal 417 kes. Sementara itu, menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, seramai 261 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 385 orang menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Seramai 379 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina diusir ke negara asal dari Pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina semalam menjadikan jumlah keseluruhan pengusiran parti warga Filipina dan Indonesia sepanjang tahun ini seramai 6,024 orang. Menurut kenyataan Pengarah Keselamatan Negeri Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dalam pengusiran siri ke-24 tahun ini melalui laut berkenaan, semua tahanan dipastikan berada dalam keadaan fit to travel dan telah menjalani saringan COVID-19 sebelum diusir. Beliau juga menghargai kerjasama kerajaan Filipina dalam proses pengusiran berkenaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan pencerobohan parti dinasihatkan menghubungi National Task Force di talian 011625112223. Pasukan Polis Marin PPM Tawau berjaya menahan 11 warga asing dalam operasi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke daerah Tawau pagi semalam. Serbuan pada 5.30 pagi itu dilakukan pasukan anggota PPM menerusi Ops Gelora Khas, Op Benteng COVID-19 di sebuah kebun pisang Kampung Tawau Lama, susulan maklumat dan risikan berkaitan kemasukan parti di kawasan berkenaan. Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Tawau DSP Muhammad Nazari Ismail berkata, kumpulan tersebut terdiri daripada 8 orang lelaki berumur antara 2 hingga 45 tahun dan perempuan berumur antara 3 hingga 41 tahun disyaki baru tiba di kawasan berkenaan dan sedang menunggu pengangkutan untuk ke lokasi seterusnya. Hasil pemeriksaan awal mendapati hanya seorang lelaki yang memiliki pasport perjalanan yang sah manakala yang lain tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke pangkalan Markas Operasi PPM Tawau untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959, Palang 63. Polis Kota Kinabalu menahan 1,374 individu dan merampas lebih 10 kilogram dadah pelbagai jenis bernilai 1.231 juta ringgit di sekitar ibu negeri bagi tempoh Januari tahun ini hingga Rabu lalu. Kesemua individu ditahan dan barangan rampasan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinje, penahanan kesemua individu terbabit berjaya mematahkan 2 sindiket dadah di sekitar Kota Kinabalu. 8 orang telah kita ambil tindakan di bawah Undang-Undang Langkah-Langkah Pencegahan Khas. Dan di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya kita telah berjaya membuat tangkapan seramai 54 orang. Beliau memberitahu sidang media selepas turun padang dalam Ops Sarang Narkotik Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu di Kampung Suang Parai, Kota Kinabalu. Ops Sarang berlangsung selama 2 jam dengan kekuatan 5 pegawai dan 58 anggota ini berjaya menangkap 26 lelaki terlibat aktiviti dadah. Turut dirampas dadah jenis syabu seberat 1.5 gram.
Kerajaan negeri masih menyalurkan bantuan keuangan kepada Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF bagi memastikan kelangsungan sistem pentadbiran dan program pengajian di institusi berkenaan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata, langkah berkenaan bagi menarik lebih ramai pelajar sama ada dari dalam maupun luar negeri melanjutkan pengajian di UCSF yang merupakan institusi pengajian tinggi milik Yayasan Sabah. Datuk Syafiee yang juga pengerusi Yayasan Sabah yakin kemasukan lebih ramai pelajar ke UCSF akan merancakkan semula operasi institusi berkenaan yang kini mengalami masalah keuangan sehingga terpaksa mengurangkan gaji kaki tangannya selama 4 bulan susulan ekonomi terjejas akibat COVID-19. Datuk Syafiee menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu ketika ditanya mengenai operasi UCSF ketika ini. Julai lalu, Datuk Syafiee mahu pentadbiran UCSF dirombak bagi membolehkan institusi milik Yayasan Sabah ini diurus tadbir dengan lebih baik susulan masalah keuangan yang dihadapi. Ia berdasarkan memo yang dikeluarkan Naib Chancellor UCSF Dr. Muhammad Halim Muhammad Razi yang memaklumkan pihak pengurusan UCSF terpaksa mengurangkan gaji kaki tangannya bagi memastikan dana yang ada mampu bertahan sehingga pengambilan pelajar baharu bulan depan. Dalam memo berkenaan, Dr. Muhammad Halim turut memaklumkan pengambilan pelajar baharu masih gagal dilaksanakan apabila hanya 18% daripada sasaran semester April dicapai. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Kota Kinabalu, Datuk Syafiee turut mengadakan majlis perjumpaan bersama Ketua-Ketua Persatuan Cina di Sabah. Sebanyak 820 kekosongan jawatan dari 12 industri ditawarkan dalam program Mini Karnival Penjana Kerjaya Merdeka 2020 yang berlangsung di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu berakhir semalam. Program berkenaan yang turut diadakan dengan pelancaran Hari Sambutan Kemerdekaan mendapat sambutan luar biasa masyarakat termasuk pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang terkesan dengan wabak COVID-19, khususnya dari segi peluang pekerjaan. Pengarah Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, sebagai agensi kerajaan yang berperanan menyedia dan memudah cara penempatan pekerjaan, Perkeso memberi ruang kepada para graduan yang tidak bekerja ataupun terkesan dengan COVID-19 untuk mendapatkan pekerjaan baharu. Program Karnival Kerjaya ini sebenarnya adalah KPI ataupun program yang akan kami teruskan dari masa ke semasa. Untuk di Pejabat Negeri ini, kita akan menyediakan platform ini bersama pihak industri sebulan sekali. Dan kami merancang untuk menjadikan program ini sebagai mingguan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis perasmian program berkenaan yang disempurnakan ahli Lembaga Perkeso Awang Ali Ahmad Rajid. Sejak COVID melanda negara kita, banyak company ataupun syarikat yang tutup dan banyak rakyat ataupun pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan. Kita harap peluang ini diambil sebab apa, kita jangan memilih kerja sebab apa, memang dalam keadaan sekarang yang sukar ini perlu kita hidup dan ada pekerjaan. Dengannya adanya program Penjana Kerjaya ini supaya lebih mudah untuk kita dibantu oleh Perkeso untuk meng-hire ataupun merekrut staf-staf yang baru. Pihak Perkeso Sabah merancang mengadakan program Mini Karnival Kerjaya ini sebulan sekali. Program Jelajah Info on Wheels Konvoi Merdeka di Komuniti mengelilingi seluruh Sabah. Anjuran Jabatan Penerangan yang bermula sejak 28 Julai lalu berada di Keningau semalam. Perasmian disempurnakan Pegawai Daerah Keningau Hassan Mahali di Dewan Arkad Keningau. Lebih 10 kenderaan pacuan 4 roda agensi kerajaan dan kelab permotoran menyertai konvoi peringkat daerah berkenaan hingga 3 September ini yang akan berakhir di Kampung Sinua Suk. Dalam ucapan perasmiannya, Hassan mengajak rakyat di daerah berkenaan agar terus menerap semangat patriotisme dan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini dalam suasana norma baharu. Ia dapat dizahirkan dengan mengibarkan jalur gemilang di kenderaan, rumah dan premis-premis perniagaan sebagai tanda sokongan meningkatkan semangat cintakan negara. Konvoi Merdeka di komuniti ini melibatkan 75 lokasi di 25 daerah seluruh negara yang berakhir 16 September ini. Sempena dengan Hari Kemerdekaan ini, sesuai dengan tema kita iaitu Malaysia Prihatin,
Jadi adalah baik sekiranya kita sebagai penduduk Malaysia ni mematuhi SOP dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk menangani kita punya penularan COVID-19 ni. Ingat, kita belum menang lagi. Kita sekarang tengah menghadapi COVID-19. Jadi banyak benda yang kita tidak buat seperti sebelum ni lah. Sambutan Hari Kebangsaan pun tidak semeriah macam dulu. Jadi saya harap kita semua rakyat Malaysia bersama-sama untuk memerangilah kita punya COVID-19. Selamat Hari Kebangsaan. Kami sayang Malaysia. Malaysia prihatin. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, saya Jovini Jimlajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi. Malaysia tanah airku yang tercinta adalah sebuah negara yang berbilang bangsa, berbilang bahasa dan berbilang agama. Tak kiralah anda Melayu atau Cina atau India, Kadazan, Dusun atau Iban. Kita adalah sebuah negara. Kita semua anak Malaysia. Marilah sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan. Kekalkan keamanan dan keharmonian selama-lamanya. Kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020 dan Hari Malaysia. Ayuh, kita kibarkan jalur gemilang. Malaysia prihatin. Bercakap mengenai industri kreatif, industri hiburan dan acara, saya juga mendengar keluhan daripada karyawan, pengarah filem, kru produksi dan pengurus acara. Sehubungan itu, beberapa program dan kemudahan keuangan untuk menjana semula industri kreatif negara yang berjumlah sebanyak 225 juta akan dilaksanakan melalui kerjasama antara My Creative Ventures, MDEC dan pihak swasta. Kita telah melalui pelbagai sejarah. 2020 sejarah perit menjarah kita. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari Pemaian ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing. Teruskan kepatuhan. Tahun ini kita menerima cabaran getir menangani pandemik COVID-19. Kami di radio sentiasa memberikan informasi terkini kerana kami prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Malaysia prihatin.
Salam hormat, Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 28 Ogos bersama saya, Bumawin. Pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di kawasan tumpuan awam dan berisiko mampu mencegah berlakunya kes jenayah. Menurut Menteri Muda Utiliti Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, pemasangan CCTV ini dibuat bagi meningkatkan tahap keselamatan di kawasan berisiko. Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan ini antara usaha kerajaan negeri dalam memberi perkhidmatan terbaik dan menjamin keselamatan awam selain ke arah pendigitalan. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas merasmikan pemasangan CCTV di kawasan sekitar Leboi India dan sekitar Kompleks Mahkamah Lama di Kuching. Dengan pemasangan CCTV itu, ia akan memberi keselesaan kepada pengunjung dan juga peniaga di kawasan berkenaan. Sebanyak 26 buah CCTV dipasang di kawasan tersebut. Lembaga Multimedia Sarawak melibatkan kos RM175,000. Seramai 7,124 orang petugas Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS layak menerima bantuan allowance khas COVID-19 berjumlah RM300 setakat Ogos. Menerusi kenyataan pengarah JKNS, Dr. Chin Zin Hing berkata, jumlah tersebut berdasarkan semakan semula oleh Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak bersama pihaknya mengenai 11,334 permohonan yang diterima pada Jun. Jelasnya bayaran untuk bulan Jun masih tertangguh disebabkan beberapa isu, antaranya melakukan semakan semula data dan jumlah hari bertugas yang diterima daripada setiap fasiliti kesihatan terlibat. Kenyataan beliau ini merujuk kepada status terkini berhubung laporan media iaitu mengenai aduan terhadap kelewatan pembayaran allowance khas kerajaan negeri kepada para petugas kesihatan yang terlibat menangani wabak pandemik COVID-19 di Sarawak. Bayaran allowance tersebut dilaksanakan bagi tempoh 6 bulan iaitu April hingga September depan dan tertangguh pada Mei apabila EPU memohon justifikasi peningkatan jumlah penerima seramai 11,334 dari JKN. Sementara itu, berkenaan tuntutan perpindahan pegawai perubatan kontrak yang diarahkan bertukar bagi pelantikan semula, Dr. Chin berkata ia adalah layak dibayar seperti yang terkandung di dalam surat pemberitahuan arahan penempatan semula pegawai perubatan lantikan kontrak 2016 dan 2017. Manakala bagi pegawai kontrak lantikan pertama hanya tambang pengangkutan sahaja yang layak dibayar selaras dengan surat perkeliling Ketua Setiausaha KKM bilangan 1 tahun 2012. Guru berperanan penting dalam melahirkan modal insan berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Pengarah Pendidikan Sarawak Abang Mat Ali Abang Masagus berkata, guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengajar, malah membentuk sasiah dan akhlak anak-anak muda. Ujar Abang Mat Ali Abang Masagus, guru diibaratkan sebagai seorang jurutera sosial kerana bidang pendidikan merupakan peneraju hala tuju masa depan generasi akan datang. Katanya ia bersesuaian dengan tema sambutan Hari Guru tahun ini iaitu berguru demi ilmu bina generasi baru. Abang Mat Ali berucap merasmikan sambutan Hari Guru dan pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat daerah Sibu. Dalam majlis sama, beliau turut mengucapkan syabas kepada warga pendidik di Sibu di atas beberapa pencapaian yang membanggakan. Antaranya daripada 21 buah sekolah di seluruh negeri, 7 buah sekolah di Sibu tersenarai sebagai sekolah berprestasi cemerlang. Pemasangan sistem pemantauan kenderaan VMS merupakan sistem dalam talian bagi menggantikan permohonan secara manual untuk pengecualian cukai ke atas kenderaan yang didaftarkan di negara jiran. Ketua Cawangan Kastam ICQS Sungai Tujuh Miri, Penguasa Kastam Do Haili Bujit berkata, permohonan VMS atau pas kenderaan hanya diberikan kepada pemohon yang layak dan mematuhi syarat yang ditetapkan. Sejak mula diperkenalkan pada Jun 2019 di ICQS Sungai Tujuh Miri, Doheli berkata setakat ini tiada rungutan mengenai penggunaan sistem baru tersebut, malah boleh digunakan secara pandu lalu. Semua permohonan pun dah online dan sistem pun dah lancar dan juga boleh digunakan laluan pandu lalu drive-thru. So lebih senanglah, jauh lebih senang daripada dulu yang ketika permohonan melalui manual.
Beliau memberitahu pemberita selepas sesi temu bual radio di RTM Miri turut menyeru pengguna yang ingin memohon VMS supaya membuat permohonan awal sebelum membuat perjalanan bagi memudahkan proses kelulusan. Sarawak Energy Berhad SEB terus memperuntukkan RM8 juta setiap tahun bagi pembangunan pendidikan dan bakat anak Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syarbini Suhaili berkata, dana tersebut bukan sahaja membantu pelajar yang cemerlang dalam pendidikan tetapi juga ahli komuniti yang tinggal berdekatan lokasi operasi dan projeknya yang memerlukan bantuan pendidikan tambahan selain pekerja syarikat yang mahu menyambung pelajaran. Datuk Syarbini memberitahu walaupun pandemik COVID-19 di peringkat global telah memberikan tekanan terhadap kewangan syarikat itu terutama dalam tempoh 2 tahun akan datang, namun SEB percaya pendidikan merupakan kunci kepada masa depan generasi akan datang dan memberi mereka peluang masa depan yang lebih cerah. Justru katanya program penganugerahan beasiswa merupakan antara usaha berterusan SEB dalam membantu bakat anak Sarawak mencapai potensi mereka menerusi komitmen menyediakan dana tahunan sebanyak RM8 juta. Sejak diperkenalkan pada tahun 2014, program itu telah memberi manfaat kepada 573 penerima termasuk 94 kaki tangan syarikat, manakala seramai 206 orang lagi masih dalam pengajian. Datuk Syarbini menyatakan demikian dalam satu kenyataan media bersempena Majlis Penganugerahan Beasiswa SEB bagi tahun 2020 yang diadakan secara maya. Seramai 54 orang pelajar cemerlang dan 10 pekerja syarikat yang akan melanjutkan pelajaran di dalam dan luar negara terpilih menerima beasiswa dari syarikat itu untuk tahun ini. Para karyawan dan penerbit digesa meningkatkan kerjasama dalam penyerahan buku ke Pustaka Negeri Sarawak yang berfungsi sebagai pusat serahan bahan-bahan. Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Sarawak, Dr. Rashidah Bolhasan berkata, usaha tersebut penting memandangkan Sarawak hanya menyumbang 488 judul di bawah keperluan serahan bahan iaitu 2.8% daripada jumlah keseluruhan di Malaysia. Jelas Dr. Rashidah, ini berdasarkan statistik dari Pangkalan Data World Intellectual Property Organisation pada tahun 2018. Beliau berkata demikian pada rakaman ucapan pelancaran sempena Festival Penulis Sarawak 2020 yang disiarkan di rangkaian rasmi pustaka di laman YouTube. Tambahnya, menurut statistik berkenaan, Malaysia hanya mencatatkan 16,903 buku yang diserahkan mengikut keperluan serahan bahan iaitu jumlah yang amat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam yang mencatat sebanyak 21,668 judul buku. Dalam pada itu, Dr. Rashidah memberitahu pustaka yang bertindak sebagai pusat depositori bagi penyimpanan bahan-bahan terbitan, rekod-rekod awam kerajaan negeri dan bahan-bahan arkib untuk Sarawak telah mengambil beberapa inisiatif bagi menyokong usaha para penulis dan penerbit tempatan. Ini termasuk pemberian dana untuk pembelian bahan-bahan penerbitan buku-buku baharu sebanyak RM10,000 maksimum bagi setiap penulis. Selain itu, pustaka juga memperkenalkan Festival Penulis Sarawak untuk menggalakkan kreativiti penulisan dalam kalangan penulis tempatan. Festival edisi ketiga yang bermula semalam hingga Sabtu mengetengahkan 18 program dan aktiviti menarik berasaskan dalam talian dirancang khusus kepada golongan penulis dan penerbit tempatan. Seorang lelaki 30-an ditahan selepas cuba menyogok RM20,000 kepada anggota polis gerakan AM Batalion ke-12 di Miri. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 12 PGA Miri, Superintendent Tan Hiap Seng, tangkapan dilakukan di stor penyimpanan minuman keras pelbagai jenama dan rokok pelbagai jenis di Jalan Maigol, Senadin, Rabu lalu. Lelaki terbabit yang mengaku sebagai penjaga stor berkenaan telah ditahan kira-kira pukul 1 tengah hari kerana memiliki minuman keras pelbagai jenama dan rokok pelbagai jenis yang belum lulus cukai. Hasil pemeriksaan menemukan 2,708 kotak minuman keras dalam tin, 348 kotak minuman keras dalam botol dan 128 kotak minuman keras pelbagai jenis yang dianggarkan bernilai RM172,710 termasuk cukai. Turut dirampas 750 karton rokok putih, 2,070 karton rokok kretek bernilai RM380,804 termasuk cukai yang disimpan dalam stor dan kenderaan jenis van di kawasan rumah terbabit.
Pasukan serbuan juga merampas sebuah kenderaan yang dianggarkan bernilai RM30,000 menjadikan nilai anggaran keseluruhan rampasan adalah RM603,514. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 17-B Akta SPRM 2009. Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui pasukan di bawah naungan 1 Division tampil bekerjasama dengan Hospital Umum Sarawak HUS mengadakan program derma darah dalam usaha mendapatkan stok simpanan darah. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia dalam kenyataan berkata, program tersebut dilaksanakan oleh Batalion Pertama Perubatan bertempat di Dewan Serbaguna Kem Waratuang, Kota Samarahan semalam. Seramai 128 warga tentera sekitar Kuching dan Kota Semarahan hadir menderma darah semasa program tersebut dengan sebanyak 110 beg darah telah berjaya dikumpulkan. Jumlah bekalan darah tersebut juga berjaya mencapai sasaran pihak HUS. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia berharap kerjasama antara Kementerian Kesihatan KKM dan ATM seperti ini diteruskan lagi pada masa akan datang. ATM sentiasa komited dan bersedia membantu pihak KKM dalam usaha menampung bekalan darah demi kesejahteraan semua. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Jangan lupa saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri di Bandar Simanggang menerusi platform media sosial Kerajaan Sarawak Isnin ini. Jadi dengan itu, saya Bumawin, jumpa lagi.